forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar kupasan respon Datuk Kamal Amir terhadap isu ni Ilin ni. Sebelum tu saya baca detail sikit dekat macam ni. Peserta himpunan anggap Mahkamah Syariah terancam. Rata-rata peserta himpunan Pertahanan Syariah di Barangan Istana Kehakiman di Putrajaya hari ini mempersoalkan langkah diambil ni Ilin bersama anaknya Tengku Rasmi Natasha Abdul Rahman. Akhir mari kita dengar kupasan daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan tengok komen macam biasa. Bukan tiba-tiba mengatakan merendahkan martabat. 1988 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Ya. Supaya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah tidak boleh dilanggar oleh mahkamah biasa. Tetapi mestilah dia kesamaan. Ya. Kan? Dan sekarang ni apa yang sedang dibuat, kepahaman saya pada 4 hari lepas ke 5 hari lepas akan diwujudkan satu majlis. Majlis itu mesti dianggotai wakil Raja-Raja Melayu. Mesti ada wakil daripada Bar Kaunsil. Mesti ada wakil daripada bekas hakim. Bekas hakim. Dan diharmonikan. Bagaimana? Okey, ini contoh ya. Macam saya kata tadi, kalau mahkamah sivil, dia punya hukuman maksima penaltinya. Okey, 20 tahun. Jadi mahkamah syariah tak boleh di bawah daripada itu. Ya. Kalau kamu biarkan di bawah, artinya kamu merendahkan martabat. Persoalannya kenapa waktu itu dia tak buat? Pendekatan nasional ni. Tak, masalahnya kerana mereka membuatkan kesilapan. Nak dipertahankan kerana kerajaan negeri Kelantan sudah tersasar dalam melaksanakan enactment. Kerana wakil-wakil rakyat yang ada dalam Undang-Undang Negeri Kelantan waktu itu, waktu enactment itu diputuskan, dia tak baca pun, dia tak fikir pun. Kesannya, sepatutnya dia akan berfikir, no, ini keadaannya. Tuan Speaker nak bagi tahu kalau undang-undang dilaksanakan, kita kena begini, 1, 2, 3. Tapi takkan penasihat undang-undang tak ada penasihat? Ini masalahnya. Ini masalah saya melihat. Kalau mereka begitu harmonis sifatnya, dibincang satu persatu. Datuk, saya cakap tu terang Datuk. Contohnya macam RU 355 Datuk sebut tadi lah. Sepatutnya RU 355 tu dia punya roadmap dah salah. Ya. Salah. Sepatutnya dia dah bincang. Okey, sekarang ni kami Parti PAS, okeylah, Pejuang Islam, okey. Mau supaya diadakan satu enactment. Rang Undang-Undang 355 perlu diperbetulkan. Sepatutnya pergi menghadap Sultan dulu. Ya. Tuanku, kami nak bawa ke Parlimen benda ni. Majlis Raja-Raja Melayu bersetuju, baru diangkat ke Parlimen. Ya. Ini tidak, Raja-Raja Melayu dibelakangkan. Nasib baiklah benda itu tak berterusan. Kalau tidak, kalau Parlimen tiba-tiba endorse, setuju. Ini dah melanggar peraturan 3 dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan. Saya bawa buku perlembagaan ni, Datuk. Saya baca satu persatu. Saya kata, astagfirullahaladzim. Kenapa dangkalnya pemikiran mereka yang bergelar the so-called the lawmaker. Walaupun kamu sebagai ahli undang-undang negeri, tapi kamu adalah pembuat dasar, pembuat undang-undang yang memutuskan sesuatu enactment. Ni yang kebanyak majoriti ni kerana warga berlepas. Apakah Tok Lebay ni sepatutnya bertanyalah dengan kawan-kawan. Ini besok nak bincang. Saya yakin mereka tidak fikir pun. Ini bila speaker kata undang-undang begini, setuju. Ada ahli yang bermaksud setuju? Setuju. Ada yang bangkang? Tak. Maka dia lulus. Itu keadaannya. Dan akhirnya kita malu. Kita malu pada mereka bukan Islam. Kenapa? Kerana kita mempertikaikan agama kita, kita mempertikaikan mahkamah kita yang telah dimurnikan, yang telah diangkat martabatnya oleh Perdana Menteri sekarang. Tahun 1988. Dia dah nampak benda ni. Apabila berlaku pencanggahan, nanti kalau bila diputuskan oleh Mahkamah Syariah, boleh supersede. Sebab ada alter bias. Jadi sepatutnya cepat-cepat diwujudkan. Sebab apa yang berlaku di Selangor, Dunia Mahmudiyah Sultan Selangor nampak. Sebab itu baginda menitahkan, wujudkan segera majlis. Bincang, perhalusi satu persatu, timbang dan rombak mana yang perlu. Tuanku dah nampak. Sebab itu Tuanku Sultan Selangor bertitah. Datuk jangan lupa. Raja-Raja Melayu ni pun mereka nak menjaga kepentingan. Sebab bila melihat bagaimana anak kepada Nek Ali, siapa nama dia tu? Iki Putra. Iki Putra menang. Sebab dia punya percanggahan tu berlaku. Jadi Tuanku kata, cepat-cepat wujudkan satu majlis perunding bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Dan waktu itu berlaku bukan zaman Datuk Anwar Ibrahim je Perdana Menteri.
Bukan kerajaan perpaduan. Ini waktu itu kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Geram betul saya dulu. Kadang-kadang saya geram. Bukan pasal apa. Saya melihat bagaimana... kadang-kadang saya melihat bagaimana undang-undang itu cuba diputar belitkan oleh mereka dan berselindung di balik agama. Agama dijual. Ini yang nampaknya saya akan marah. Agama kesucian agama Islam kita ini diperdagangkan hanya semata-mata untuk politik. Matlamat kenapa? Kerana ada pelaku pilihan raya di Kemaman. Matlamat kedua pasal apa? Sebab dalam Perikatan Nasional tengah bercelaru. Nak tunjuk bahawa kami masih solid. Perikatan Nasional pun hadir. Orang PAS pun hadir sama. Kami ramai. Nak tunjuk yang itu. Bukan cerita isu memertabatkan mahkamah syariah. Saya yakin mereka tahu masalah. Sebab itu bila semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap di Parlimen, tak seko pun bangkit. Bangkitlah, bercanggahlah, balutlah. Tak semua ada. turut dia menyusul. Luar pumpang. Datuk Seri Anwar Ibrahim balik daripada San Francisco. Terus menjawab, bangkitlah, tanyalah. Dari sini nak tanya ni, betul ke tak betul? Ini merendahkan martabat agama Islam, merendahkan martabat ini mahkamah syariah. Tanyalah. Tak berani. Sebab mereka tahu mereka ada masalah. Ini masalah dia sebenarnya tu. Saya marah pula gini. Tenang dulu. Kita redakan keadaan. Okey, saya nak sebab tadi Datuk dah petik soal memisahkan akidah, memisahkan fakta tunggang akidah dan sebagainya. Ya, kita lihat PAS sebagai satu pihak yang menjuarai membawa isu sebarang yang melibatkan akidah rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam. Tapi apa yang mereka bawa ini hanyalah untuk kepentingan politik, bukanlah untuk kepentingan umum, bukanlah kemaslahatan ammah itu sendiri. Saya nak menjemput kedua panelis ini untuk kita mengimbau kembali amanat Haji Adi yang telah dibuat pada tahun 1981, Datuk. Ketika itu Haji Adi menyebut dalam amanat beliau, dia kata kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang BN bukan kerana nama dia BN. Nanti sekejap Bob, ada ni saya punya pelayar Man Pisang, dia kena suara bergema. Tengok admin macam mana suara bergema. Cuba tengok ni. Pelayar-pelayar kita sakit telinga dia. Nah, kawan-kawan kita ramai. Sudah Azli Kasim ada, sudah Mak Yusuf ada, Kazani, Kazani. Ramai mereka bertanya suara bergema. Macam mana ni technician? Betul, kasih kita tengah panas ni. Bob, sila. Haji Adi menyebut dalam amanat beliau mengatakan kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, kita menentang BN bukan kerana nama dia BN, tapi kerana dia mengekalkan undang-undang penjajah dan perlembagaan kafir. Tetapi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, dari hari pertama Haji Hadi masuk ke dalam parlimen sampailah hari ini berada dalam parlimen, lafaz sumpah ahli parlimen itu ada menyebut baris terakhir bahawa saya, ini ahli parlimen, termasuk ahli parlimen marang. Semua ahli parlimen yang mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. 222 orang setiap ahli parlimen akan mengangkat sumpah yang sama. Ketika Haji Adi membuat amanat dan selepas itu dia menang jadi ahli parlimen, dia menyebut ini dalam lafaz sumpah ini, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Jadi secara prinsipnya di sini ahli parlimen marang ini mempertahankan perlembagaan kafir tadi tu. Betul, ini cerita dia, Bob. Cerita ini masalahnya. Kita bukan apa-apa memusuhi UMNO. Kita bukan membenci kerana dia UMNO, kerana dia memakai undang-undang, memakai perlembagaan kafir. Itu yang dilafazkan. Tapi bila berada dalam parlimen, angkat sumpah, baru saya berjanji. Ini kena ingat tahu, ikrar. Bukan main-main, ini ikrar. Bahawa saya akan mempertahankan negara dan perlembagaan kamu pakai pula. Di situ saja. Sebab itu saya kata, bila dia dah kata, saya tak boleh pakai dah. Maksudnya walaupun ni kepala dah basah dah tu. Ini masalahnya dia orang kadang-kadang ni bila diasap, macam kata siapa yang kata tadi, bahawa bila mereka melakukan pembohongan demi pembohongan, ini yang dilakukan oleh Hitler. You keep on telling the lies at all the time and then people will believe it's true. Kamu bercerita tentang pembohongan, kamu cerita bohong benar tu, ya, akhirnya orang percaya ianya benar. Ini yang mereka lakukan. Berulang-ulangkan. Jadi ulangnya apa? Anwar Ibrahim tak sensitif pada agama Islam. UMNO tidak memperjuangkan Islam. Yang memperjuangkan kepada Islam, kamilah. Tak mana perjuangan tu? Ini masalah. Akhirnya sekarang ni kita dalam keadaan yang cukup memalukan apabila dua set
Ya. Satu enactment kerajaan negeri dan satu undang-undang persekutuan. Ya. Nak pakai yang mana? Kena ingat Datuk, bahawa dalam perlembagaan mengatakan apa-apa saja undang-undang yang diputuskan oleh parlimen tidak boleh disanggah oleh peringkat Ya. Mahkamah Negeri. Betul. Ini keadaan sekarang ni, kalau Mahkamah Negeri tiba-tiba aku jatuh hukum dia ni banyak ni. Di mana letak keadilan? Oh no, kerana hukum Islam itu selalunya ringan untuk menyedarkan. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Sebab kalau ikut Mahkamah Syariah, matlamatnya adalah untuk memberi kesedaran. Kononnya. Jadi tak perlulah kena hukuman keras-keras sangat. Betul. Sedangkan hukuman mahkamah betul ni, mahkamah yang kononnya diasaskan oleh British, memakai Westminster Law ni, bahawa ini untuk menghukum orang, tak adil. Saudara, Datuk, undang-undang itu apa sebenarnya? Yang salah tetap salah. Ya. Dalam Islam lebih keras lagi. Kalau berbeza pula, dalam Islam lagi keras, Bob. Kalau betul-betul kamu laksanakan hukum, contohnya macam hukum hudud. Tapi nak laksanakan tu macam mana? Kalau betul-betul, bila mereka memakai perkataan, baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah Fatimah itu mencuri, nescaya akan kukerat tangannya. Fatimah yang mana? Bukan anak dia Siti Fatimah. Takkanlah Rasulullah mengatakan anak dia mencuri. Ada ramai lagi nama Fatimah. Jadi pernah akan dicari. Tapi itu diambil. Kononnya mesti potong tangan. Dari segi hukum bagaimana? Dalam keadaan sekarang ni. Jadi akhirnya kita dilihat macam-macam. Mereka matlamat apa sebenarnya? Yeah. Hanya kerana politik, matlamat menghalalkan cara. The end justice fight the mean. Itu yang sedang mereka lakukan. Betul. Saya nampak apa yang berlaku himpunan tu hari, 1,000 orang. Saya kata pertama sekali, make fool of the people. Mereka memperbodohkan Diri dia warga. sendiri. Dan bukan diri sendiri, warga yang pergi. Kononnya kita kena tunjuk kekuatan bahawa kita akan mempertahankan Islam. Buat sembahyang solat, hajat. Tang mana hajat apa Tang mana, Datuk? Kita sama dia benda ni, benda tu adalah kecederaan minda. Ya. Apa punya bangangnya, apa yang saya pun tak faham. Tahu tak isunya isu apa? Isunya ialah rang undang-undang negeri itu tidak sesuai dengan undang-undang perlembagaan. Bukan tak sesuai, tak selari. Tak selari. Enactment, Datuk. Amendment. Jadi pindahan itu Ya. dia melencong. Bila melencong, betulkanlah balik. Dari lecongan sampai masuk gaung. Apa punya tengeng ni? Benda yang mudah nak disusahkan, nak bagi orang, kerahkan orang pergi ke Putrajaya untuk ramai-ramai pergi buat sembahyang hajat, berdoa sampai minta orang dia ke kerajaan ini tumbanglah apa punya keaturlah ke. Saya pun nak kata kecelakaan minda pun tak. Tapi itulah standard mereka ni. Satu dia buat Kita tuan komen saya satulah seperti yang kita dengar dekat dekat parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun dah kata benda ni dah lama berlaku. Masa dia orang merintah 3 bulan, kenapalah dia orang senyap. Sekarang ni bila kerajaan perpaduan ni merintah, kenapa nak beban kerajaan perpaduan lah dengan benda ni? Dan benda ni dah lama berlaku masa dia orang dulu sendiri jadi menteri untuk undang-undang. Tak ada, senyap sahaja. Itu apa yang dikatakan oleh menteri dekat parlimen itu. Biasalah dia orang ni mengambil kesempatan konon-kononnya membela agama. Itu saja dia orang ni ambil kesempatan nak PRN kemaman ni. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan Ibrahim. Assalamualaikum.